Okey, kita mula pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar ulum pendidikan Islam tahun 4 bidang sirah. Ya. Siapa boleh nak baca doa? Isyad, baca Isyad. Allahumma ftah alaina hikmataka wa insur alaina min khazairi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih Isyad. Okey, ni doa kita dah selesai. Okey, kita tengok objektif. Okey, nampak Amal. Okey, terima kasih. Objektif pembelajaran kita, apa yang kita nak belajar hari ini. Yang pertama, murid dapat apa dia? Menyatakan maksud dakwah dan menjelaskan cara Nabi Muhammad berdakwah dengan betul. Kita nak tahu apa maksud dakwah. Dakwah tu apa? Ya. Okey, kemudian seterusnya yang kedua, menguraikan penentangan terhadap Nabi. Macam mana orang kafir menentang Nabi ketika Nabi berdakwah dan bagaimana pula akhlak Nabi, akhlak baginda dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy dengan baik. Merumus akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita nak tengok macam mana akhlak Nabi semasa berdakwah dan cuba mencadangkan tindakan apa yang kita perlu buat untuk berusaha mencontohi Nabi dengan baik. Okay, ini antara objektif yang kita nak capai dalam tajuk ini ya. Okey, kita tengok yang mula-mula pertama sekali. Okey. Apa tu? Kita boleh baca. Nampak Okey, apa yang tertulis ni? Dai Cilik 2020. Dai, bukan dai, dai. Dai cilik. Pernah dengar perkataan dai cilik? Tak. Tak pernah dengar. Kamu tak terdedah lagi. Dia pertandingan. Dai cilik ni pertandingan. Pertandingan dai. Ataupun ada rancangan kat TV pun ada rancangan dai kan. Dai cilik ni kanak-kanak lah. Kanak-kanak yang berdakwah dai. Okey. Nampak ni, dai cilik ni pertandingan yang dianjurkan oleh pendidikan Islam ya. Macam tahun ini sekolah kita telah menghantar abang kamu tahun 5 tu, Wan. Yang lelakinya, peserta lelakinya Wan apa nama dia? Wan Ramadan Ilham. Dia wakil sekolah kita untuk dai cilik lelaki. Tapi dia tak menang pun. Tak apalah, tak ada rezeki. Yang perempuan kita hantar siapa ya? Rifa, adik Rifa tu. Apa nama budak tu? Raisya. Yang perempuan kita hantar hari tu hantar Raisya, dai cilik perempuan. Tapi dua-dua dah kalah di peringkat daerah lagi. Okey, ni dai cilik. Okey, apa Ustazah nak cakap pasal apa dia ni? Okey, ni dai juga, pernah tengok rancangan ni? Ni rancangan satu masa dulu pernah keluar di TV3. Rancangan dai. Okey, dai ini semua ini semua ahli-ahli yang peserta-peserta yang masuk pertandingan dai. Ya. Ni rancangan dai pernah main di TV3 suatu ketika dulu. Dia ambil masa beberapa minggu. Okey, kemudian nak pilih siapa yang pemenangnya. Okey, siapa kenal ni gambar siapa? Ni gambar siapa ni? Siapa tahu? Saya nak uji kamu. Kalau tahu cakap, kalau tak tahu cakap tak tahu. Kalau tahu bagi tahu nama. Kenal tak dia ni? Dia ni Hum Pikyo. Ada yang kenal? Udah senyap je? Tak? Okey, bagus. Terus dia jawab tak. Kalau tak tahu, bagi tahu je tak tahu, tak apa. Tak tahu, tak kenal. Okey, ini salah seorang ini salah seorang pendakwah ataupun penceramah yang selalu
keluar di TV, di radio. Ni nama dia Ustazah Hafizah Musa. Ya, Ustazah Hafizah Musa. Okey. Yang ni kenal tak? Saya saja nak apa nak uji kamu. Kalau saya letak gambar artis mesti kamu kenal kan. Macam pernah nampak je Ustazah tu. Betul lah, memanglah dia selalu keluar dekat radio, kat TV, dekat Facebook. Sama. Tahu tak siapa nama dia? Tak ada? Tak ada yang kenal? Macam pernah nampak tapi tak tahu nama. Okey, tak apa. Tak ingat. Okey, tak ingat. Tak apa. Okey, ni Ustazah Asma Harun nama dia. Ya, Ustazah Asma Harun. Okey, selalu berceramah. Ni Ustazah Hafizah, Ustazah Asma kalau ni dia pernah datang kat Masjid Bandayu bagi ceramah dulu ni. Okey, yang ni kenal tak? Yang ni mungkin kenal kot. Tak tahulah Ustazah. Kau kenal ke tak? Siapa kenal? Ustaz Kenal. Ustaz? Ustaz Biliu. Ya, yang ni kamu kenal kan? Sebab terkenal. Ustaz Abid Liu ni, kenal belaka. Ni Ustaz Abid Liu. Okey. Yang ni? Ni lagi ramai kenal kot. Tepat. Apa dia tu? Ingat balik, ingat balik. Kamu kenal tak ni janggut yang berjanggut panjang ni? Kenal. Tapi namanya apa Amar? Jenuhlah mikir. Tapi tak ingat dah nama dia. Ustaz Azhar Idrus. Ni Ustaz Azhar Idrus. Okey. Ya, Alhamdulillah ada juga lah yang kamu kenal, yang biasa nampak kan. Ya. Jadi kita ni, ini antara penceramah-penceramah ataupun pendakwah-pendakwah yang terkenal di tanah air yang saya ambil gambar-gambar ni. Ya. Jadi ni kita berkaitan dengan da'i, dengan dakwah tajuk kita lah ni. Ni mereka-mereka ni menyampaikan dakwah juga. Ya. Okey. Yang paling utama menyampaikan dakwah siapa? Pendakwah yang paling utama ialah sebut. Allah. Muhammad. Ya, Muhammad, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ramai-ramai pendakwah-pendakwah, dai cilik ni pun pendakwah ni, pertandingan dai ni, kakak-kakak abang-abang ni pun pendakwah, yang ustaz-ustaz semua ni pun pendakwah. Tapi pendakwah yang paling utama yang kita belajar daripadanya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak belajar, kita nak tengok bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya. Bagaimana kisah dakwah baginda? Adakah sama dengan kisah dakwah-dakwah para ustazah yang berada, yang saya tunjukkan tadi kan, yang berada di Malaysia ni. Ya. Semuanya yang berada di kita ni semua adalah penyambung kepada dakwah Nabi Muhammad, ya. Guru-guru yang lain pun, ustaz-ustazah yang kamu tengok kat TV, kat radio, kat Facebook dan mana-mana, Instagram lah, apalah, kat YouTube, semua tu adalah sinambungan ataupun menyambung dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia lah yang paling agung. Okey. Boleh faham ni apa yang kita nak belajar ni? Nampak tak? Jawab dulu Ustazah. Boleh. Alhamdulillah. InsyaAllah boleh. Okey, kita tengok dulu. Okey, apa maksud dakwah? Dakwah tu apa? Okey, tu dia. Inilah dia maksud dakwah. Menyeru dan mengajak. Kamu kena ingat ni. Menyeru dan mengajak. Kita seru ataupun kita ajak. Itulah maksud dakwah.
Ya, ajak siapa? Ngajak umat manusia, semua umat manusia, untuk beriman. Kita nak ajak ke mana? Bukan ajak pergi main, ya, bukan ajak pergi sekolah, tapi ajak untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Itulah maksud dakwah. Kita nak ajak orang, kita nak seru, nak panggil orang, nak ajak dia ah, mentaati Allah, ya, ikut perintah Allah. Kita ajak dia jauhi larangan Allah. Itulah maksud dakwah tadi. Okey, kembali ke jalan yang benar. Kalau orang tu dah kita tengok macam dah terpesong, dah banyak buat salah, banyak buat dosa, kita dakwah dia. Maksudnya kita ajak dia, kita seru dia, kita panggil dia, kita bawa dia kembali kepada kebenaran, kan? Okey, itulah maksud dakwah. Kata kuncinya menyeru dan mengajak. Mengajak ni, inilah dakwah. Okey. Jadinya kalau yang pertandingan dai cili apa semua tu, itu sebenarnya dalam teks-teks yang dia orang baca tu adalah seruan-seruan ataupun ajakan-ajakan untuk mentaati Allah, ya, kembali kepada yang jalan yang benar, nak bagi ilmu dan sebagainya. Seterusnya kita nak tengok pula cara dakwah Nabi. Kita dah tahu dah, Nabi tu berdakwah. Nabi ajak orang mentaati Allah, Nabi memperkenalkan Allah kepada semua manusia, kepada kita ni semualah. Ya. Macam mana cara Nabi berdakwah? Okey. Tengok ada satu. Yang pertama, ada berapa cara ni. Yang pertama, berdakwah secara sulit. Tahu sulit? Sulit ni maksudnya rahsia-rahsia. Okey. Berapa lama Nabi berdakwah secara sulit? Selama 3 tahun. Ya, ingat tu, 3 tahun. Ya, 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. Secara sulit maksudnya secara rahsia-rahsia, senyap-senyap. Orang lain tak boleh tahu. Okey. Selama 3 tahun. Kemudian, kepada siapa Nabi berdakwah? Kepada kaum kerabat yang rapat terlebih dahulu, ya. Kepada ahli keluarga Nabi, kepada isteri baginda Sayyidatina Khadijah, orang yang pertama memeluk Islam. Okey. Kemudian kepada Abu Bakar, sahabat karib baginda, lelaki pertama memeluk Islam. Kan. Kemudian ahli keluarga Nabi juga, macam Ali, Sayyidina Ali. Ali tu sepupu Nabi. Ya, masa tu Ali tu kanak-kanak lagi, dia kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Okay, ramai sahabat-sahabat Nabi, yang kaum kerabat yang hampir, yang rapat-rapat dulu. Ya. Jadi Nabi berdakwah secara sulit ni kepada ni orang yang rapat-rapat dengan dia, orang yang dekat-dekat dengan dia. Mudah dia nak sampaikan, dia nak perkenalkan Allah, kan, nak bagi tahu, nak ajar dulu. Okey. Yang ketiga, Nabi berdakwah secara sulit tu ada tempatnya, iaitu di rumah, berpusat di rumah Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kamu ingat nama ni? Ya. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama dia Al-Arqam. Ayah dia Abi Al-Arqam. Okey. Ni seorang sahabat Nabi, dia dia menawarkan rumah dia sebagai tempat ataupun pusat untuk Nabi berdakwah. Ini jadi macam waktu malam je Nabi pergi rumah dia. Maksud orang-orang tertentu pun datang rumah dia. Macam usrah lah ni buat. Nabi pun mengajar dekat rumah ni Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okay, selama 3 tahun. Ingat tu, ya, 3 tahun tempoh dakwah secara sulit. Secara sulit, selama 3 tahun Nabi berdakwah secara rahsia-rahsia, di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kenapa nak kena rahsia-rahsia? Kenapa nak kena sulit? Ya, masa tu kaum Quraisy masa tu tak boleh nak terima lagi, ya. Allah suruh Nabi buat dakwah secara sulit dahulu, supaya ada kekuatan sikit-sikit, ada bagi ada dulu pengikut, kan. Secara sulit dulu, pelan-pelan, secara rahsia. Siapa yang agak-agak boleh nak terima, Nabi ajak.
Okey, itu yang pertama. Cara dakwah yang pertama iaitu secara sulit. Okay. Cara dakwah yang kedua, cara dakwah yang kedua pula ialah lambat sikit nak keluar. Okey, itu dia. Berdakwah secara terang-terangan, ya. Yang pertama tadi secara sulit, rahsia-rahsia, senyap-senyap. Yang kedua secara terang-terangan, ya. Terang-terangan maksudnya semua Nabi Nabi hebahkan dekat semua orang. Maksudnya kalau macam sekarang ni, kalau secara terang-terangan apa? Masuk kat TV, masuk kat YouTube, masuk kat Facebook, apa semua kan. Dekat masjid-masjid, bagi ceramah. Itu semua secara terang-terang. Okay, kalau secara sulit-sulit, senyap-senyap orang tak tahu. Buat usrah kat rumah, kan. Pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni. Orang tak tahu pun sebab apa pergi rumah tu tak tahu. Okay, yang ni secara terang-terangan. Okay. Okay, setelah 3 tahun dalam tempoh secara sulit, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hijr. Kalau saya tak silap, Al-Hijr. Al-Hijr. Okay, daripada ayat tersebut, Allah perintahkan Nabi berdakwah secara terang-terangan. Jadi, bila turunnya ayat tersebut, Nabi dapat ayat tersebut, Nabi pun terus menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nabi ikut perintah Allah. Antara tempat yang pertama Nabi pergi untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan ialah Nabi panjat bukit. Satu bukit di Mekah, iaitu Bukit Safa namanya. Bukit Safa ni salah satu tempat kita sa'i lah di Mekah tu. Kalau orang pergi haji tu, dia kena berlari-lari anak daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ulang-alik 7 kali. Okay, Nabi panjat Bukit Safa ni. Nabi panjat Bukit Safa ni dan Nabi pun seru kepada semua manusia yang ada kat situ lah. Wahai penduduk Mekah. Tiba-tiba orang tengok apa hal dah Muhammad kat atas bukit tu. Ya, wahai penduduk Mekah katanya. Dia Nabi menyampaikan ceramahnya dekat orang awam. Tu yang pertama kali, mula-mula sekali, kali pertama Nabi berdakwah secara terang-terangan. Okay, kalau tak salah-salah ceritanya, Nabi panjat bukit tu, Nabi tanya, wahai orang Mekah, kalau aku tanya kepada kamu, apa yang ada di belakang bukit ini, kalau aku cerita, kamu nak percaya ataupun tidak? Jadi orang-orang Mekah kawasan tu, ialah dia dah duduk atas bukit. Dia boleh tengok belakang bukit tu, dia nampak orang yang duduk dekat bawah tu, dia tak nampak lah apa yang ada di belakang bukit kan. Jadi orang Mekah kata, percaya. Lagipun Nabi tak pernah menipu. Terkenal dengan Al-Amin kan, jujur, tak pernah menipu. Okey, Nabi kata kalau macam tu, aku nak bagi tahu kamu, sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu ialah Allah yang Esa. Bila Nabi sebut macam tu, pakat tak percaya. Oh, tak suka, tak setuju, pakat tak setuju. Sebab apa? Sebab telah melibatkan Tuhan. Bagi mereka, Tuhan mereka ialah berhala. Nak ikutkan sepatutnya percayalah kan. Kenalah percaya, kenalah ikut cakap Nabi tu. Sebab Nabi dia tahu Allah telah turunkan wahyu padanya. Tapi nak mendapatkan kepercayaan kaum Quraisy waktu itu sangat susah. Okey. Kita tengok seterusnya. Ingat tadi 2 cara. Pertama cara rahsia, kedua secara terang-terangan. Kemudian kita tengok kaedah dakwah Nabi. Macam mana cara ataupun kaedah Nabi berdakwah. Okey, antaranya ialah pertama secara lisan. Cara kedua ialah secara perbuatan. Kalau secara lisan ni tahu ya, lisan ni maksudnya kata-kata kita. Cakap-cakap, lisan lidah kita. Kalau secara perbuatan ni amalan kita lah. Okey, kita tengok contoh-contoh. Contoh cara lisan yang pertama, nasihat ya. Nasihat kan kita bercakap, kita nasihat orang. Okey. Kemudian Nabi memberi tazkirah. Sekarang pun ramai kan ustazah yang bagi tazkirah. Tazkirah tu macam peringatan lah. Yang ketiga, dialog. Dialog ni macam ada soal jawab. Ya, Nabi bersoal jawab. Nabi berdialog dengan orang-orang kafir. Okey. Yang keempat,
Bercerita. Nabi suka bercerita, terutamanya apa yang Nabi dapat daripada Al-Quran kan, kisah-kisah tentang kisah-kisah Nabi-Nabi terdahulu, kisah-kisah akan datang, kiamat dan sebagainya. Itu Nabi gunakan cara bercerita. Okey. Yang seterusnya berdebat. Berdebat. Tahu berdebat? Debat. Bukan debat sebenarnya debat. Okey, berdebat ni maksudnya uh, bersoal jawab dengan orang-orang kafir. Ya, berdebat ni dia kena ada hujah-hujah dia. Dia kena kuat lagi lah, macam berpidato sekali. Kalau macam debat dengan dialog, macam dialog ni soal jawab cakap-cakap biasa je. Okey, dia tak perlu berdebat sangat, berhujah sangat. Ni berdebat. Okey, berdebat ni antara kemahirannya para rasul kita. Okey, ni antara secara lisan. Cara-cara ataupun kaedah Nabi menyampaikan dakwah secara lisan. Okey. Kita tengok pula secara perbuatan. Pertamanya antaranya ziarah. Kita berziarah, melawat orang tu pun itu adalah dakwah kita. Ziarah Nabi pun pergi berziarah, pergi ke rumah orang, pergi ke rumah orang ni dululah. Okey, sekarang ni waktu Covid ni tak bolehlah ziarah-ziarah pula ya. Kita tak bolehlah nak amalkan pula ziarah-ziarah ni. Tunggu Covid selesai, kerajaan kata dah boleh, baru kita boleh bergerak. Okey, yang kedua, hadiah. Beri hadiah ya. Ni antara dakwah ni, memberi hadiah. Selain menggembirakan orang tu, kita nak ambil hati dia, nak ajak dia ikut agama kita. Okey, ni hadiah. Okey. Yang ketiga, surat. Nabi mengutuskan surat. Nabi bagi surat. Zaman dulu tak ada email kan. Zaman Nabi dulu tak ada email lagi. Jadi ada surat. Nabi tulis kat kertas, tulis surat, kemudian hantar kepada mungkin kepada pemimpin negara-negara yang lain ya, negara-negara kafir, ajak memeluk Islam. Okey, itu cara Nabi. Okey, yang seterusnya utusan. Nabi menghantar utusan. Selain surat, Nabi pernah juga hantar utusan. Utusan ni maksudnya orang. Nabi wakilkan sahabat dia pergi ke sana, kamu pergi dakwah kat sana. Macam tu. Okey, masa tu Islam dah berkembang. Waktu kalau hantar utusan ni waktu Islam dah semakin berkembang sedikit ya. Nabi wakilkan kepada sahabat ajar orang sana sebab Nabi sendiri tak sempat kan. Nabi sendiri dah banyak kerja, dia pun dah hadap kat depan mata dia tu, berdakwah kat depan mata dia sendiri. Okey. Last sekali, berakhlak mulia. Ni cara akhlak mulia kita ni tak susah sebenarnya nak berdakwah. Kalau kita tak reti nak bercakap, saya tak reti berceramah lah, tak apa. Kita ada cara lain untuk berdakwah. Yang paling senang pun kita tunjukkan akhlak mulia kita lah. Jangan kita pun sama akhlak kita tak elok. Orang tengok macam ni orang Islam. Tak payahlah nak masuk Islam. Ya. Jadi akhlak kita tu mencerminkan agama kita. Kalau kita melakukan tunjukkan akhlak yang mulia, orang tengok oh bagusnya Islam macam ni. Ya. Jumpa sampah tepi jalan kita kutip, kita buang. Orang akan jadi tengok, orang tengok kita, orang contohi kita kan. Bagusnya, baiknya budak ni. Jadi akan orang tengok Islam tu cantik, berakhlak mulia. Apa-apalah akhlak mulia yang apa-apa saja perbuatan yang baik kan. Tolong orang, cakap lemah lembut kan. Jangan dalam kelas, tengok kalau dalam kelas tu bercakap bersembang bukan main kuat, tengking sana tengking sini, dah bergaduh. Itu tak mulia lah tu. Akhlak macam tu tak baik. Okey. Okey, setakat ni boleh faham? Ke Ustazah cakap seorang-seorang je ni? Faham. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, tentangan. Okey, tadi kita dah tahu macam mana cara Nabi berdakwah ya. Kemudian kita nak tengok tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Apa dia tentangannya? Kita tengok antara contoh. Yang pertama, fitnah. Ni ya, fitnah.
Orang kafir Quraisy membuat fitnah kepada Nabi. Mereka macam-macam fitnah, buat cakap itu, cakap ini, bagi tahu Nabi, kata Nabi gila lah, kata Nabi ni ahli sihir lah, dan macam-macam lagi buat fitnah semua yang macam-macam untuk menjatuhkan Nabi, nak bagi Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Okey. Tu nampak tu. Gila. Mereka mengatakan Nabi gila. Kemudian mengatakan Nabi ni ahli sihir. Mengatakan Nabi ni pendusta. Okey, pemecah belah masyarakat. Apa lagi tu? Pemutus hubungan silaturahim. Macam-macam lah ni. Dia orang menuduh Nabi yang macam-macam. Akhirnya pertama tadi fitnah. Macam-macam difitnahnya kepada Nabi. Okey ya. Yang kedua, pemulawan. Ni cara tentangan, cara macam orang kafir Quraisy ni nak tentang Nabi, nak bagi Nabi tak payah berdakwah, berhenti. Okey, pertama dia orang buat fitnah, buatlah macam-macam cerita, kemudian pemulawan. Tahu pemulawan? Pemulawan ni asal daripada perkataan pulau. Pulau. Pulau ni kalau kamu tengok, kan, pulau ni kat tengah-tengah lautan, tiba-tiba je ada daratan dekat tengah-tengah lautan tu. Itu pulau. Maksudnya dia terpisah dengan semua orang lain. Dia saja, kan, pulau tu dia seorang je, macam dia tak bersambung. Kalau macam pulau Pangkor, pulau Langkawi, dia tak bersambung pun dengan tanah besar ni, kan, tanah besar Malaysia. Okay, macam itulah pemulauan tu, pulau tu. Mereka telah memulaukan orang-orang Islam, tak nak kawan dengan orang Islam, tak boleh bersambung, tak boleh bercampur dengan orang Islam. Antara yang mereka lakukan, orang Quraisy menghalang aktiviti. Apa contoh aktivitinya? Pertama, jual beli. Tak nak berlaku jual beli dengan orang Islam. Masa tu orang Islam pun dah agak ramai. Tapi orang kafir Quraisy nak halang, diorang jadikan orang Islam ni macam tak wujud. Siapa-siapa siap naik nota, siap naik notis lah, dia pun tampak iklan-iklan dekat merata-rata, jangan siapa-siapa membeli barang dengan orang Islam. Jangan sesiapa menjual barang dengan orang Islam. Kan? Jadi contohnya kalau kita orang Islam, barang kita habis, beras habis, bawang habis, kan, nak makan, nak beli lauk, nak beli sayur apa semua, duit kita ada, kita pergi kedai orang kafir tu. Orang kafir tengok kita, dia tak nak jual. Kita ada duit, masalah kita, tapi orang tak nak jual. Jadi kita tak dapat nak beli. Ataupun kita yang buka kedai, orang Islam yang buka kedai, kemudian bila orang kafir, masa tu Islam tak ramai pun, ada sikit je. Setakat orang Islam yang beli, okey lah, tapi barang masih banyak lagi. Orang Islam semua dah beli dah. Tapi barang masih banyak lagi. Akhirnya tak lakulah barang-barang dia, rosak. Orang kafir tak nak beli kat kedai dia. Jadi itu antara contoh pemulauan, ya. Pemulauan ni macam tak nak kawan lah, tak nak kawan, ya. Jadi antara aktiviti yang dia orang pulaukan ialah jual beli. Lagi komunikasi. Aktiviti komunikasi maksudnya berhubung. Jangan bercakap. Siap, ya. Dihalang berhubungan dengan orang-orang Islam. Kalau jiran sebelah tu orang kafir, orang kafir tu jiran dia sebelah tu orang Islam, jangan bercakap dengan Islam. Udah tak boleh bercakap, macam bermasam muka. Tak boleh berkomunikasi, nak minta tolong apa tak boleh. Okey. Yang ketiga, perkahwinan. Ya. Nak macam ada anak antara anak orang kafir dengan anak orang Islam masa tu. Masa tak ada lagi syariat yang tentang perkahwinan ni, boleh je dia orang kahwin, kan. Okey. Masa tu ada yang nak kahwin, tak dibenarkan. Ya. Tidak diizinkan, tak boleh berkahwin dengan anak orang Islam. Macam tu. Okey. Dengan kaum muslimin, ya. Orang Quraisy menghalang aktiviti-aktiviti ni, aktiviti jual beli, aktiviti komunikasi, aktiviti perkahwinan dengan kaum muslimin. Dia orang tak bagi. Ya, dengan orang-orang Islam tak boleh. Okey, yang kedua, muslimin kelaparan dan tertekan. Yalah, bila dah dipulaukan, ya, pemulauan tersebut 3 bulan, ya. 3 bulan, selama 3 bulan. Sampai tahap orang-orang Islam itu, ya, yang bersama dengan Nabi kelaparan, ya.
Sebab makanan nak pergi beli dia orang tak bagi jual. Duit ada dia orang tak nak jual. Ataupun sampai macam tu lah, sampai kelaparan semuanya, kesian orang Islam waktu tu, tertekan, stres lah. Kan orang tak nak kawan macam kamu lah, kawan kamu tak nak kawan dengan kamu, tak nak cakap dengan kamu, kita akan jadi stres kan. Orang tak nak kawan kita, tertekan. Okey, kemudian berlarutan hampir, bukan 3 bulan, 3 tahun hampir 3 tahun berlarutan benda tu. Terlalu lama. Terlalu lama. Saja je orang-orang kafir nak tekan orang Islam supaya orang Islam ni tertekan, akhirnya meninggalkan Islam. Dia orang nak, harapan dia orang macam tu lah, supaya Nabi Muhammad pun berhenti berdakwah. Jangan nak menyebarkan dakwah lagi. Tapi adakah berjaya? Ya. Selama 3 tahun. Kemudian itu permulawan. Yang pertama fitnah, kedua permulawan. Antara penentangan yang terakhir ialah, antara contoh penentangannya lagi, penyiksaan, seksa. Apa yang dia seksa? Pelbagai siksaan yang orang kafir kenakan kepada orang Islam. Orang kafir dia seksa orang Islam. Kemudian nampak tu. Contohnya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi. Sayyidina Bilal ni dia sebenarnya dia adalah seorang hamba. Dia seorang hamba yang berkulit hitam, jenis macam negro-negro macam tu lah sikit kan. Lepas tu badannya badan kuat. Dia ni jenis orang kuat. Tapi tuan dia, dia hamba. Tuan masa tu ada istilah tuan dan hamba tau. Jadi tuan dia tu orang kafir tak bagi dia masuk Islam. Dia dah masuk Islam. Tuan dia tu seksa dia bila dah tahu dia tu masuk Islam. Tuan dia tu seksa dia dengan teruk sekali. Antara bentuk penyiksaan yang Bilal bin Rabah ni kena ialah dia diheret pergi ke tengah padang pasir, panas-panas tu, dibaringkan, diletak batu dekat atas badan dia, batu yang besar. Yang pukul sebat apa semua tak kira dah tu. Yang tu lagi lah, dengan pukul sana pukul sini, sebat, rotan, libah apa macam-macam. Kemudian lah kali ambil batu besar, himpak badan dia. Apa yang tuan dia nak? Tuan dia kata dekat Bilal, Bilal kau sebut Tuhan kau. Siapa Tuhan kau? Dia orang nak dengar Bilal ni keluar daripada Islam. Dia orang nak dengar Bilal ni sebut Tuhan ialah Lata dan Uzza, berhala-berhala tu lah. Tetapi apa yang keluar daripada mulut Bilal ialah Ahad. Ahad. Kena seksa teruk-teruk, kena zak rotan. Ahad. Kena himpak batu. Ahad. Apa dia Ahad tu? Hari Ahad ke? Ahad tu apa dia? Siapa tahu Ahad tu apa? Agak-agak Tolong. apa? Bukan tolong. Bukan tolong. Pernah dengar perkataan wahidun? Siapa tahu perkataan wahidun? Satu. Ya. Ahad Esa. tu. Ya betul, Esa. Ahad tu satu ataupun Esa. Bila lagi kena seksa, lagi disebut Ahad. Maksudnya lagi kuat ingatan dia kepada Allah yang Esa, yang Esa, yang satu, yang satu. Itulah penyiksaan terhadap Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehinggalah sampai satu masa salah seorang sahabat Nabi, kalau tak salah Sayyidina Abu Bakar, dia dengar tentang penyiksaan yang diterima oleh Bilal. Dia bawa segala duit yang dia ada, dia pergi dekat kawasan tempat Bilal kena seksa tu, jumpa tuan dia, Tuan Bilal. Wahai tuan ni, aku nak beli Bilal. Masa tu boleh ada jual beli manusia masa tu. Sebab Bilal ni status dia hamba. Abu Bakar pun kata nak beli Bilal ni. Bagi tahu berapa harga khabar. Lepas tuan dia ni ada orang nak beli, dia pun lega. Lagi seronok dia dapat duit. Dia pun jual lah Bilal ni. Jadi Bilal ni bila Abu Bakar dah dapat,
Aku bebaskan kau. Kau sekarang bukan lagi hamba kepada manusia, tetapi kau adalah hamba kepada Allah, sama seperti semua manusia yang lain. Okey, maka terbebaslah Bilal. Dia tak pegang dah status hamba. Dia pun adalah orang biasa, sama je seperti orang lain. Dan lain. dia dapat bersama-sama dengan Rasulullah. Dia sangat gembira, sangat seronok. Itulah dia Bilal. Sehingga apa yang terkenal dengan Bilal ni, nama kat Malaysia apa kita ambil nama Bilal? Apa yang terkenal dengan Bilal? Siapa tahu? Kalau sebut Bilal tu apa benda? Pandai azan. Ya, betul Mani. Bilal ni, kita kat Malaysia ni kita ambil gelaran Bilal tu sempadan nama Bilal sahabat Nabi ni lah. Sahabat Nabi ni Bilal bin Rabah ni suaranya sedap, suaranya merdu. Jadi Rasulullah pilih dia sebagai tukang azan sewaktu Rasulullah masih hidup. Jadi dia bersama dengan Nabi, bersama dengan Rasulullah. Selepas sejak dia dimerdekakan tu, dibebaskan daripada jadi hamba, dia sentiasa bersama dengan Nabi. Dan dia Nabi lantik dia sebagai tukang azan. Masa tu dah berhijrah dah ke Madinah, masa dia jadi azan tu dah berhijrah ke Madinah. Nabi dapat disyariatkan masa tu Islam. Nabi macam dapat arahan buat sesuatu lah untuk nak bagi tahu masuk waktu solat ni. Jadinya dia orang macam-macam akhirnya dapatlah ketentuan dengan cara melaungkan azan. Dan Nabi pilih Bilal sebab apa? Sebab suara dia pertama merdu dan kedua suara dia kuat lantang. Dan dia bolehlah menyampaikan azan dengan kuatnya, dengan hebat. Jadi sepanjang waktu Nabi masih hidup, inilah tukang azannya. Sebab itu bila Sayyidina Bilal ni, dia sangat rapat dengan Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, dia tak boleh, dia macam tak boleh nak tinggal dekat Madinah lagi. Dia di setiap pandangan dia nampak Rasulullah. Jadi dia macam sedih sangat. Dia sangat-sangat sedih. Akhirnya dia bawa diri. Dia pergi pindah ke tempat lain. Ke Yaman ke mana tak ingat Ustazah. Dia pergi pindah tempat lain. Bila ditanya kenapa, sebab dia tak sanggup duduk di Madinah. Bukan dia tak sayang Nabi, sebab bila dia duduk di Madinah dia nampak asyik nak ternampak, dia teringat kat Nabi je, dia akan sentiasa bersedih. Jadi dia pun bawa diri, sehinggalah satu masa dia datang ke Madinah semula. Cucu-cucu Nabi tu minta dia azan. Bila dia azan, bergegar satu Madinah. Orang semua macam mengimbau kenangan, Rasulullah hidup balik ke? Sebab apa? Sebab Bilal ni lah tukang azan sepanjang Nabi hidup di sana. Jadi bila Bilal ni azan lagi sekali, orang duk ingat orang terkenang sangatlah waktu Rasulullah masih ada. Masa dia datang Rasulullah dah wafat dah masa tu. Ya. Mengalirlah air mata masing-masing rindukan Rasulullah. Okey. Itu cerita pertama tentang Bilal. Bilal ni satu contoh, banyak lagi contoh lain. Nabi sendiri pun kena rumahnya dibuang sampah, jalan-jalan yang Nabi nak lalu tu ditaburkan duri, diseksa lah bagi penyiksaan macam-macam. Bukan saja Bilal sahaja, ramai lagi yang lain. Dia orang bila dengar je ada yang peluk Islam, siaplah, kena seksa. Kan? Macam Saidina Umar sebelum dia masuk Islam, dia tampar adik dia. Dia dengar adik dia Fatimah masuk Islam, dia tampar adik dia sampai berdarah-darah. Itu penyiksaan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Semata-mata supaya berhentilah. Dia nak suruh Nabi berhenti berdakwah. Jangan berdakwah. Tapi adakah Nabi berhenti? Okey, kita tengok seterusnya. Penentangan yang seterusnya, pembunuhan, sampai tahap bunuh, bukan setakat seksa lagi. Bilal ni gamaknya kalau tak dimerdekakan tu, gamaknya kena bunuh kot. Tapi dah dimerdeka, dah dibeli oleh sahabat Nabi, maka dia terseksa macam tu, lepas tu dia bebaslah kan. Okey, ada yang sampai tahap pembunuhan, kena bunuh ni, orang Islam ni kena bunuh. Kena bunuh sebab masuk Islam. Okey, antaranya sahabat dibunuh dengan kejam. Dibunuh dengan kejam. Kalau kamu pernah dengar kisahnya, ni contohnya Sayyidina Yasir dan Sayyidatina Sumayyah. Ni kisah Yasir dan Sumayyah ni.
Pernah dengar nama Sumayyah? Ada dia apa dalam nasyid. Sumayyah, kau dibunuh di dunia sementara. Inilah dia, kisah Sumayyah. Ya. Sumayyah dan Yasir ni suami isteri. Dia orang ada anak seorang lagi. Ada anak seorang namanya Ammar. Ya, Ammar. Kita pun ada Ammar kan. Okey, ni Ammar bin Yasir. Ya, maknya nama Sumayyah. Orang kafir Quraisy, kat keluarga mereka ni, tangkap keluarga mereka ni, 3 beranak. Kemudian seksa suruh keluar daripada agama Islam. Suruh mengaku berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Tidak. Ammar Yasir dan Sumayyah tak nak mengaku. Bagi Tuhan kita ialah Allah. Ya, Yasir dan Sumayyah ni. Jadi depan ahli keluarga semua ni, tiga-tiga ni tengok. Mula-mula Saidina Yasir dulu kena bunuh depan mata isteri dia, depan mata anak dia, Ammar. Okey, kemudian suruh pula Sumayyah ni keluar daripada Islam. Sebut Tuhan tu ialah berhala-berhala tersebut. Okey, Sumayyah tak nak. Sumayyah ni orang perempuan yang kuat. Itu sebab kita ada lagu Sumayyah tu. Ya. Dia antara wanita syahid yang pertama. Ya. Dia ditombak, dihunus, ditombak. Okey. Depan mata anak dia sendiri. Sebab dia tak nak keluar daripada Islam. Dia tak nak mengaku berhala-berhala itu sebagai Tuhan. Ni Sayyidatina Sumayyah dan juga suaminya Yasir yang syahid, yang mati syahid di atas penyiksaan orang-orang kafir Quraisy. Sampai giliran Ammar, anak dia, Ammar ni bila tengok depan mata ayah dah kena bunuh, mak dah kena bunuh, tinggal dia seorang saja. Kemudian dia terfikir, kalau dia pun mati kena bunuh, macam mana, siapa lagi yang nak sambung maksudnya dalam keturunan dia, siapa yang nak menegakkan Islam, maksudnya yang nak meneruskan, yang nak menjadi orang Islam ni kalau dia mati. Jadinya Ammar ni dia pun mengaku, dia ikutlah cakap orang kafir tu, dia mengaku berhala tu sebagai Tuhan. Kemudian bila dah dia mengaku, orang kafir tu bebaskan dia sebab ingatkan dia dah keluarlah daripada Islam maksudnya. Tapi Ammar ni bila bebas, dia lari pada Rasulullah, dia lari pada para sahabat, dia menangis-nangis apa semua. Dia kata dia mengaku sebenarnya dia bukan mengaku. Dalam hati dia tetap Allah sahaja Tuhan yang satu. Tapi dia buat macam tu sebab dia nak bebas supaya dia boleh dalam keturunan dia ada penyambung. Maksudnya ada zuriat-zuriat nanti yang akan datang yang Islam dalam keturunan dia. Kalau dia pun sendiri mati, zuriat dia habis macam tu saja. Maksudnya ahli keluarga dia tak ada seorang pun nanti yang Islam di akhir zaman nanti. Kan? Jadinya Nabi pun kata, Nabi tahu. Allah pun tahu apa yang terdapat dalam hati Ammar sebenarnya. Okey, jadi teruslah Ammar tu bersama dengan Rasulullah menegakkan Islam, berdakwah bersama Rasulullah. Itu kisah Sumayyah. Tu Sumayyah. Kamu carilah lagu Sumayyah, kamu tengok lirik dia. Kesian, sedih kan ceritanya. Okey. Jadi inilah penentangannya. Pertama dia orang kafir mula dia buat fitnah sikit. Lepas tu tak jalan, dia teruskan dengan pemulawan. Tak nak kawan lah kan. Kemudian diseksanya orang-orang Islam. Sampai satu tahap dibunuhnya orang Islam. Sehingga Nabi sendiri, Nabi kita sendiri pun sampai masa mereka dah bincang, mereka nak bunuh Nabi Muhammad SAW. Jadi bila sampai tahap itu, Allah perintahkan Nabi pergi berhijrah. Sebab tu Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, masa Nabi masa tu dah orang kafir dah kepung dah rumah Nabi masa tu dah kepung dah, diorang dah tahu Nabi akan keluar waktu subuh nanti nak pergi solat. Jadi diorang kepung, malam tu lagi diorang dah kepung, tak nak bagi Nabi keluar, diorang nak bunuh Nabi.
Okay, dia nak bunuh Nabi. Dia dah sampai tahap habislah tu. Dah lah tu, dia nak bunuh lah tu. Masa tu Allah tolong Nabi kan. Masa tu Nabi punya planning, Nabi punya perancangan strategi, dia dah plan dengan Abu Bakar dia nak berhijrah macam mana, dah plan dengan Sayyidina Ali tidur atas katil dia, gantikan dia. Kemudian Nabi keluar tu Allah tolong, Allah bantu, orang kafir tak nampak. Macam mana boleh tak nampak padahal semua dah kepung. Ada ayat yang Allah suruh Nabi baca. Okay, dalam surah Yasin, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Menggunakan ayat Allah itu, memang semuanya tidak nampak Nabi keluar. Ada yang dikatakan mereka tertidurlah, ada yang dikatakan memang macam tak nampak halimunan ke macam mana, wallahualam. Okay. Fahum la yubsirun. Maksudnya apa? Maka mereka tidak melihat. La yubsirun. Tak nampak, tak melihat. Maka keluarlah Nabi dari rumah tu seorang-seorang. Kemudian berjumpa dengan Abu Bakar dan meneruskan perjalanan hijrah. Itu cerita tentang hijrah nanti akan datang. Mungkin tahun depan kamu belajar tentang tu. Okay. Ya, sampai tahap pembunuhan ya. Punyalah dia orang kafir tak nak bagi Nabi berdakwah. Okey, kita tengok seterusnya. Okey. Akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy. Yang tadi itulah yang kena fitnah, yang kena pemulawan apa semua tu. Bagaimana akhlak Nabi, bagaimana Nabi tunjukkan cara nak menghadapan dengan tentangan-tentangan kaum Quraisy tadi. Pertama, sabar. Nabi bersabar. Sabar yang amat besar lah Nabi. Kita pun tahulah kisah Nabi bersabar macam mana, kita pun kadang tak mampu nak ikut kesabaran Nabi kan. Okay, Nabi Muhammad SAW sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran ya. Apa saja ujian, apa saja cabaran, Nabi bersabar. Okay, saya akan bersabar dan tabah dalam apa benda tak nampak ni. Okay, kita dalam kehidupan kita ya. Kita juga kena ikut contoh Nabi ya. Ikut contoh Nabi. Nabi bersabar. Kita kalau sampai geram-geram ke apa benda ke, ingatlah sabar. Macam mana nak sabar? Ingat macam mana Nabi bersabar. Nabi punya cabaran lagi hebat, lagi kuat sampai nak kena bunuh dan sebagainya. Okay, jadi kita pun cuba bersabar. Yang kedua, bergantung harap kepada Allah. Itu cara Nabi. Pertama tadi dia bersabar, kemudian dia bergantung harap hanya kepada Allah. Sentiasa berdoa kepada Allah, memberi harapan hanya kepada Allah. Okay. Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Putus asa tu bahaya ya. Nabi walaupun macam-macam cabaran dia tak pernah putus asa. Cari jalan lain, cari cara lain. Okay, kita ni putus asa ni bahaya. Kita dengar waktu COVID ni ramai yang bunuh diri kan. Ya. Sebab apa mereka bunuh diri? Sebab ni lah dia. Sebab putus asa. Putus asa maksudnya macam dah tak ada harapan nak hidup. Tu yang bunuh diri. Sepatutnya tak boleh ya. Allah masih ada. Selagi Allah bagi kita nyawa, kita tak boleh nak cabut nyawa kita sendiri. Kan? Allah bagi kita kehidupan, kita laksanakan, kita tunaikan apa sahaja yang perintah Allah apa semua, kembali kepada Allah. Penggantungan kita hanya kepada Allah. Minta apa-apa kepada Allah. Minta tolong. Kalau rasa masalah besar sangat, minta tolong pada Allah. InsyaAllah Allah akan tunjuk jalannya. Ya. Okay. Okay, apa dia? Kita pula kena buat apa? Saya sentiasa berdoa. Tu dia lah berdoa kepada Allah dalam setiap usaha yang dilakukan. Kita buat apa-apa, jangan lupa doa kepada Allah. Usaha-usaha juga, tapi doa itu sebagai tawakal kita ya. Kita sandarkan kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Biar Allah je yang tentukan. Okey, seterusnya apa yang Nabi buat ialah prihatin. Prihatin macam mana? Nabi prihatin, iaitu Nabi Muhammad mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah. Okey, memang Allah pun suruh kita kalau nak sahabat kebaikan, nak sampaikan apa-apa,
yang terdekat dulu, kaum kerabat yang lebih dahulu, yang rapat dengan kita. Jadi itu maksud prihatin. Ya, Nabi Muhammad utamakan kaum keluarga dia untuk berdakwah bila ahli keluarga. Sebab itu Nabi, tapi kita pun akan tanya kenapa Abu Talib, bapa saudara Nabi Abu Talib, kenapa pula Nabi tak dakwah dengan dia? Nabi berdakwah, Nabi berdakwah dengan semua. Dengan Abu Talib pun sama, tapi hidayah itu milik Allah. Kena ingat, kita boleh berusaha sahaja, nak ajak orang baik tu, nak ajak orang berbaik ke, buat apa benda ke, kita boleh berusaha sahaja menyampaikan. Tetapi hidayah milik Allah. Allah yang akan tentukan orang tu nak terima ke, macam mana ke, hati orang tu macam mana. Macam cikgu-cikgu pun kan, cikgu-cikgu guru-guru ni berusaha. Guru-guru boleh berusaha je nak menyampaikan ilmu buat kamu kan, kamu anak murid semua. Tapi kamu tu Allah yang akan tentukan. Hidayah itu Allah, milik Allah. Allah yang akan bagi hidayah kepada kamu. Sebab itu setiap kali belum belajar, kita minta, kita mohon dulu. Kita berdoa dulu kepada Allah. Ya, cikgu cuba menyampaikan secara yang terbaik apa yang termampu kan. Terutamanya dalam waktu PDPR macam ni. Ada yang cikgu mampu nak buat, ada yang perkara yang cikgu tak mampu nak buat. Setengah cikgu ada yang reti, ada yang tak reti. Itu biasa. Ya, itu biasa. Kita kena berusaha. Untuk dapatkan ilmu, kita kena berusaha. Cikgu pun sendiri, guru-guru pun sendiri berusaha untuk dapatkan ilmu macam mana nak sampaikan kepada kamu dalam bentuk PDPR macam ni kan. Jadi macam-macam. Kita pun belajar, sama-sama belajar. Apa pun, kita serahkan kepada Allah. Allah sahaja yang memberi hidayah. Ya. Kamu nak faham ke, kamu tak faham ke, itu kerja Allah. Jadi kita kena sentiasa berdoa. Okey. Kemudian seterusnya, saya mengamalkan budaya nasihat menasihati dalam keluarga. Ya. Kita dalam ahli keluarga kita, kita jangan kemain lagi dengan ngajak orang apa buat baik apa semua, tapi ahli keluarga kita tak tengok pun. Tak bolehlah macam tu ya. Dengan ahli keluarga kita pun kena nasihat menasihati. Kita belajar berdakwah dengan ahli keluarga kita dulu, dengan adik-adik, ya, adik-adik kita, ajar mereka buat baik macam mana, ajarlah, mengajar tu berdakwah lah tu. Okey, contohnya ya. Terusnya, berjiwa besar. Apa yang Nabi buat ialah Nabi berjiwa besar. Macam mana berjiwa besar tu? Berjiwa besar tu ialah Nabi Muhammad sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam. Nabi tak pernah berdendam. Dia berhikmah, maksudnya sentiasa secara bijaksana. Dia menangani sesuatu isu tu secara bijaksana, secara hikmah, dan tidak pernah ada dendam kat dalam hati dia. Walaupun orang buat dia macam-macam, tak pernah dia simpan dendam. Contohnya Nabi sewaktu dia peristiwa dia pembukaan kota Mekah kan, dia dah, orang Mekah, orang kafir Quraisy sampai nak bunuh dia, dia sampai terpaksa berhijrah. Ingat seronok ke pindah-pindah merandah macam tu kan? Tapi Nabi terpaksa buat, Nabi terpaksa berhijrah, pindah ke Madinah. Okay, bila sampai satu masa Nabi boleh masuk semula ke Mekah, dapat tawan balik semula Mekah tu, apa yang Nabi buat? Nabi maafkan ke semua orang yang ada di Mekah. Maksudnya Nabi maafkan apa saja yang mereka lakukan sebelum ni, terutama kepada Nabi, kepada orang-orang Islam yang lain semualah. Nabi maafkan. Padahal orang kafir Quraisy tu sangat-sangat jahat kan. Kita tengok macam mana dia seksa Bilal, macam mana dia bunuh Sumayyah dan sebagainya. Tapi Nabi maafkan. Punyalah hebat, punyalah mulia Nabi. Nabi memaafkan, tak pernah simpan dendam. Tak pernah berdendam. Tu cerita Nabi. Okey, kita pula, saya sedia memaafkan kesalahan orang lain dan tidak berdendam. Kita tirulah macam Nabi. Boleh? Kadang-kadang kita rasa geram, kadang-kadang kita rasa kan, insyaAllah dalam hati kita simpan terbuku je, tu dendam, rasa siap lah kau nanti aku nak buat sesuatu kan, siap lah buka sekolah nanti, siap lah kau, contohnya itu dendam, itu namanya dendam. Okay, jangan simpan macam tu, jangan simpan dendam dalam hati. Maafkan terus, maafkan orang, dah biarlah.
Jadi hati kita akan jadi lapang. Kalau kita simpan, siaplah tunggulah kita simpan, itu yang akan membusuk kat dalam hati kita akan jadi busuk hati lah namanya tu, kan? Jadi tak baik, tak mulia, jadi tak sihat. Okey ya. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan orang pada kita, cuba kita contohi Nabi. Kita ikut macam Nabi buat, maafkan dan jangan ada dendam. Ya, insya-Allah kita cuba sama-sama. Kita Allah, kita manusia cuba memang. sama-sama. Kita manusia memang. Ya, Dina. Okey. Kita tengok seterusnya. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Tadi akhlak dia menerima tentangan tu macam mana dia terima. Sekarang ni macam mana Nabi berdakwah, akhlak dia macam mana? Okay, yang pertama, Nabi Muhammad sentiasa optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah. Kan Allah dalam Quran janji macam-macam, Allah kata nak bantu macam-macam apa semua. Nabi sentiasa optimis. Optimis maksudnya, apa maksud optimis? Optimis ni maksudnya Nabi berpandangan positif. Maksudnya Nabi terima apa saja yang Allah janji tu, Nabi pegang betul-betul. Itu yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad menolak tawaran pangkat, harta dan wanita. Ya, baginda tu tak yakin dengan pertolongan Allah, teruskan usaha dakwah sehingga berjaya. Itu cara Nabi. Tengok macam mana akhlak Nabi ya. Nabi dulu pun dah kira macam disebut rasuah lah tu. Kalau zaman sekarang kita sebut sebagai rasuah kan. Tengok pemimpin-pemimpin kat Malaysia saja jadilah. Orang bagi tu sebut rasuah, sebut pangkat sikit, aku janji aku jadikan kau nanti Perdana Menteri. Pakat melompat parti sana, lompat parti sini kan. Contoh. Okey, tapi Nabi tidak ya. Orang kafir nak bagi Nabi pangkat. Kau nak jadi apa Muhammad? Nanti kami lantik kau jadi ketua, boleh jadi ketua. Tapi Nabi tak ada. Orang kafir bagi macam tu dengan syarat berhenti dakwah. Kau berhenti dakwah Muhammad, kami lantik kau jadi ketua. Nabi tidak terima. Tak herannya Nabi. Ketua lah, pangkat lah, wanita lah, harta semua Nabi tak heran. Ya. Pernah satu masa, ayah bapa saudara Nabi sendiri Abu Talib orang bagi pilihan dekat Abu Talib pula. Wahai Abu Talib, kami bawa pemuda yang hebat, yang kacak, yang ganteng, ganteng apa dia ya, yang kuat, okay. Kami nak tukar dengan Muhammad. Kami ambil Muhammad, kau bagi Muhammad kat kami bagi pemuda ni kat kau. Jadilah anak kau. Tapi Abu Talib terima ke? Abu Talib tak terima ya. Abu Talib tak terima tawaran apa-apa pun daripada orang kafir Quraisy. Sebab itu sebenarnya walaupun kita tengok Abu Talib ni tak perlu Islam, tapi dia sangat mengawal, menjaga Nabi Muhammad. Okay, dia sangat jaga Nabi Muhammad. Orang kafir Quraisy yang lain, dia orang segan ataupun dia orang sangat hormat dengan Abu Talib ni. Sebab Abu Talib, Nabi Muhammad, Abu Talib, semua adalah dari keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni satu keturunan bangsawan, maksudnya keturunan yang terkenal lah di kota Mekah waktu itu ya. Satu keturunan yang dihormati. Jadinya sebab tu Abu Talib dia menjaga Nabi, dia memelihara Nabi. Orang tak berani nak usik Nabi. Kan kalau tak dari awal lagi dia pun nak boleh bunuh dah Nabi, tapi sebab adanya Abu Talib yang jaga Nabi, yang pelihara Nabi, orang kafir Quraisy yang lain tak berani nak kacau dia. Tak berani nak kacau Nabi Muhammad. Sampai satu tahap dia orang tawarkan nak tukar pemuda. Tak ada, Nabi tak ada. Abu Talib pun tak ada bagi. Kan? Ya, itu kisahnya. Sebab tu bila Abu Talib dah meninggal, barulah kita tengok asakan kafir Quraisy tu semakin kuat sehingga sampai satu tahap dia orang berani dah nak bunuh Nabi. Tapi Allah selamatkan Nabi dengan meminta Nabi, memerintahkan Nabi pergi berhijrah. Okey, ya. Jadi Nabi apa-apa pun tawaran Nabi tak terima, pangkat, harta, wanita, semua Nabi tak terima. Okey.
Lagi. Ha. Kemudian Nabi Muhammad seorang pendakwah yang penyayang. Yang penyayang. Macam mana penyayang tu? Kisah dakwah Nabi Muhammad di Taif. Kita tengok macam mana kisah Nabi di Taif. Nabi waktu tu datang ke Taif. Taif ni nama tempat. Tempat di luar Mekah. Di tempat lain lah tu. Kemudian Nabi pergi ke Taif untuk menyeru dakwah, menyampaikan dakwah lah. Elok belum masuk lagi, baru sampai pintu masuk baru. Baru sampai pintu masuk dekat Taif. Dah apa, orang-orang Taif tu bila tahu Nabi Muhammad nak datang, nak menyampaikan dakwah Islam. Mereka tak nak. Mereka awal lagi dah halang Nabi, dia halau, bawa parang, bawa segala senjata apa semua, halau Nabi, keluar, wahai Muhammad, kau keluar dari Taif, kau jangan masuk. Inilah berlarilah Nabi meninggalkan sebab dah kena halau dengan orang tu. Dia orang siap baling-baling, campak-campak dekat Nabi. Sehingga Nabi terluka, ada kat Nabi terkena dengan apa yang dia orang campak tu, lukalah kaki Nabi, sampai tahap tu berdarah kaki Nabi waktu tu. Sehingga Nabi pun duduk berehat di bawah sepohon pokok waktu tu sebab kaki dah luka apa semua, rawat dulu. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun kesian tengok Nabi. Wahai Muhammad, Jibril datang. Wahai Muhammad, kau bagi tahu kat aku apa yang kau nak buat kat penduduk Taif ni. Kau nak suruh aku terlangkupkan ke, terbalikkan ke bumi Taif, aku boleh buat. Kau nak suruh aku ambil gunung, letak kat atas penduduk Taif tu, aku boleh buat. Jibril geram sangat. Jibril pun marah dekat penduduk Taif. Sebab perlakuan mereka kat atas Nabi Muhammad kan. Tapi apa Nabi Muhammad jawab? Dengan keadaan Nabi dah luka, dah kesakitan, tak sempat nak menyampaikan apa-apa pun lagi. Baru nak masuk kat pintu masuk je dah, pintu masuk negeri tersebut, dah kena halau, dah kena macam-macam. Tapi Nabi kata, itulah penyayangnya sifat Nabi. Nabi kata, biarkanlah mereka, wahai Jibril, mereka tu tak tahu apa-apa lagi. Baiknya lah kan, dah orang buat macam tu sampai tahap tu pun Nabi maafkan, Nabi dengan kasih sayangnya dia maafkan, maksudnya macam mereka tak tahu lagi, tak sampai ilmu lagi ni, mereka tak bersalah, macam tu lah tahap Nabi Muhammad SAW, hebat sangat. Okey, kemudian kita tengok yang ketiga, Nabi Muhammad seorang yang pemaaf macam mana tu, kisah dia pemaaf tadi, iaitu kisah pembukaan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memaafkan kesalahan semua orang. Macam tadi saya cerita kan, dia masuk je kota Mekah, dia siap umumkan, dia maafkan kesalahan semua orang. Padahal orang Quraisy masa tu sebelum Nabi hijrah tu macam-macam kata kat Nabi, macam-macam kan, sampai yang ada yang sampai mati dah pun tak tahu, sampai Nabi mati pun dia tak tahu, dia duduk mengata Nabi lagi. Teringat salah kisah seorang buta di hujung pasar. Itu di mana? Itu di Madinah kot. Kisah seorang buta di hujung pasar, dia kerja mulutnya mencarut, mencaci, mencela Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tak nampak dia buta sebab dia dengar orang cakap, dia pun cakaplah balik. Padahal setiap hujung minggu Nabi akan datang dekat pakcik buta tu. Nabi akan suapkan dia makanan. Sambil dia makan, Nabi suap tu, kau ni orang baik, kau jangan jadi macam Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu ini, macam-macam dia mengata Nabi di depan Nabi sendiri. Dia tak kenal itu Nabi. Sampailah satu masa Nabi dah wafat, Abu Bakar pula. Abu Bakar tanya kat Fatimah, apa benda yang Rasulullah buat selalunya? Ada yang aku tak tahu ni. Lepas tu Fatimah bagi tahu Nabi Muhammad akan bagi makan pada pakcik buta kat ujung pasar tu setiap minggu. Okey, Abu Bakar pun pergi. Abu Bakar pun makan. Suap makan kat dia. Pakcik tua tu pun makan. Dia buta, dia makan. Dia makan, dia kata, ini rasa macam bukan orang hari tu ni, orang lain ni bukan orang biasa yang selalu bagi ni, katanya. Abu Bakar pun sedih.
Abu Bakar kata, sebab apa pakcik tu kata macam tu? Sebab kalau Nabi Muhammad bagi, Nabi Muhammad hancur-hancurkan dulu makanan tersebut. Lembutkan dulu, baru suap kat dia. Abu Bakar bagi seketui macam tu. Ya, jadi dia nampaklah perbezaannya. Lepas tu Abu Bakar pun kata orang yang dulu yang selalu bagi pakcik makan tu dah wafat, dah meninggal. Sedih Abu Bakar. Oh ya ke, dia kata. Baru dia tahu. Abu Bakar pun bagi tahu lah yang itu namanya Muhammad. Bila pakcik tu tahu yang itu nama Muhammad, dia pun terkejut, dia pun dia sedih, tak kira lah. Dia kata, aku selama ni aku mengutuk-ngutuk Muhammad tu kat depan dia. Rupa-rupanya itulah dia Muhammad, seorang yang sangat mulia. Yang sangat mulia, sangat pemaaf. Jadi kita ni cubalah kita, kalau kita rasa susah sangat nak maafkan orang, kita fikirkan pasal Nabi Muhammad, ikut contoh Nabi Muhammad memaafkan semua orang. Orang buat kat dia macam-macam sangat. Sampai orang nak bunuh dia pun dia boleh maafkan orang itu kan. Ada kisah pembunuhan, kisah suatu peperangan, sampai kat sini dah orang tu letak pedang dekat leher Nabi Muhammad dah. Okay. Tapi Allah tolong. Orang tu tanya Muhammad, siapa sekarang pisau dekat leher, pedang dekat leher Nabi Muhammad dah. Orang tu tanya, sekarang Muhammad siapa boleh tolong kau? Lepas Nabi Muhammad kata Allah. Bila Nabi Muhammad sebut Allah je, menggigil orang tu, terlepas pedang dia. Itu Allah campakkan rasa gerun kat dalam hati orang tu. Maksudnya dalam keadaan macam ni sekalipun Nabi Muhammad tu tetap yang ingat kepada Allah kan. Okay. Dan Nabi Muhammad maafkan orang tu. Tak adalah dia ambil pedang tu terus bunuh orang tu pula. Tidak. Dia maafkan je. Ya. Itu kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dengan akhlak-akhlak baginda yang sangat cantik, yang sangat mulia. Ya. Macam ni tadi tawaran tadi, pernah Nabi dengan orang kafir. Orang kafir tawarkan Nabi, wahai Muhammad, kita tukar agama katanya. Okey, wahai Muhammad, engkau jadilah penyembah berhala setahun. Setahun jadilah katanya. Kami ni menyembah Allah setahun. Kita tukar agama setahun je jadilah. Kata macam tu. Nabi tak boleh pakai. Nabi kalau bab agama, tukar-tukar minta maaf. Nabi tak terima. Sebab itu kemudian turunlah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Okay, itu surah Al-Kafirun sampai habis tu. Itulah ceritanya ditujukan kepada orang kafir tersebut yang nak menawarkan penukaran agama kepada Nabi Muhammad dengan alasan supaya Nabi Muhammad berhenti dakwah. Macam-macam dia orang buat kan, supaya Nabi Muhammad berhenti dakwah. Tapi Alhamdulillah Nabi teruskan juga dengan semangat, kekuatan ya, dengan bimbingan daripada Allah SWT. Akhirnya Islam sampai kepada kita. Alhamdulillah. Okey, jawab soalan Ustazah. Kamu boleh faham tak cerita ni hari ni? Boleh. Alhamdulillah, bagus. Okey, hari ni kita belajar sirah jadi banyak bercerita lah. Okey, kamu nampak ada nombor kat atas ni kan? Okey, kita cuba jawab. Kamu type dulu dekat Omniboard atas tu, kamu type apa nama? classpoint.app. Kamu type classpoint.app, kemudian kamu isi nombor kod 80171. Nanti kamu boleh jawab. Dekat Google ke? Dekat Google. Type dekat Google classpoint.app. Macam tu. Masalah hantar dekat message tu. classpoint.app. Kamu type dekat Google, kemudian dia akan masuk, dia akan minta kod. Kod kita ialah 80171. Okay, nombor kodnya ialah 80171. Okay, ada yang boleh masuk?
Ustazah, kod dia apa? 80171. Ada yang satu dah masuk. Okay, Muhammad Nur Hafiz dah masuk. Hafiz Azfar. Kita dah ada 2. Amani, Alhamdulillah dah boleh masuk lagi. Tengok lagi siapa boleh masuk lagi. Dah 5 orang. Irsyad dah masuk. Balkis dah masuk. Sofia Alisha dah masuk. Okay, kita tunggu lagi. Kita ada berapa orang semua ni? Kita ada 10 orang. Amani, Aiman. Okay, Aiman Faris dah masuk. Okay, Arif mana Arif? Arif masuk cepat Arif. Okay, line tak boleh, tak apa. Line tak boleh, tak apa. Idina ya, tak apalah. Idina tengok je. Idina pun boleh cuba jawab, type dekat chatting. Okay, kita dah ada Firdaus. Okay, kita ada 7 orang. Boleh lah ya? Okay. Hari dah biasa kot dengan kelas ni. Kelas point ni. Pernah main tak? Pernah guna tak? Tak. Tak pernah? Okay, tak apa kita try. Okay, sama. Okay, tengok yang ni ya. Bukan sesi uji minda. Okay, soalan pertama. Ada 5 soalan je boleh guna app ni. Okay, sebab app yang free ni dia dah boleh bagi 5 je. Soalan-soalan seterusnya kamu jawab dekat chatting. Okay, ataupun kamu buka mic jawab. Okay, soalan pertama. Dakwah bermaksud umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah serta kembali ke jalan yang benar. Okay, jawapannya apa? Ramai yang jawab A. Ada seorang. Baru seorang jawab A. 3 orang jawab A. Okay. Siapa yang tak boleh nak masuk tu tulis dekat chatting ni. Kamu jawab apa? Jawab apa? Dakwah ni maksudnya apa? A. Menyeru dan mengajak. B. Menolak dan melarang. Mana satu? A ke B? Apa maksud dakwah? Okay, Dina bagi. A. Okay, dah 7 orang. Kita 7 orang tadi kan? Okay, 7 orang dah jawab. Okay, ada seorang ni jawab. Ada juga yang jawab B. Oh tak jadi, dia pending. Balkis silap ke apa tadi? Okay. Jawapannya A. Tahniah kepada yang betul. Betul ya jawapannya A. Alhamdulillah. Kita tengok, maksudnya kamu dah faham lah tu. Kita tengok soalan kedua. Terdapat 2 cara dakwah Nabi iaitu secara apa dia? A. Bebas dan suka hati. B. Sulit dan terang-terangan. Cuba jawab. Cuba jawab. Nampak? B. Jangan cakap. Jangan cakap. Okey, kita tengok jawapannya kejap lagi. Okey, 7 orang dah menjawab. Alhamdulillah, kita 7 orang je tadi kan. Okey. Okey, jawapannya jawapannya B. Sulit dan terang-terangan. Cara dakwah Nabi sulit. Nabi berdakwah secara sulit dan secara terang-terangan. Bagus. Okey, soalan ketiga. Nabi berdakwah secara sulit selama berapa? Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun?
Boleh jawab. 5 orang dah jawab. 6 orang dah jawab. Okey, dekat sini pun boleh jawab. Dekat chatting. Okey, pakak jawab di belakang ada yang jawab A. Okey. Jawapannya okey, semua dah jawab. Jawapannya B, 3 tahun. Tadi sudah tekan-tekan tadi 3 tahun, 3 tahun. Ingat 3 tahun. Okey, 3 tahun Nabi berdakwah secara sulit. 3 tahun secara sulit. Kalau kamu nak tahu Nabi berdakwah di 2 tempat. Sebab Nabi tinggal pertama di Mekah sejak lahir, kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi berdakwah di 2 tempat ni, Mekah dan Madinah. Di Mekah, Nabi berdakwah selama 13 tahun. Lama 13 tahun. Start Nabi jadi Rasul, selama 13 tahun Nabi berdakwah. Termasuklah sulitnya, terang-terangnya. Jadi kalau sulit 3 tahun, terang-terangnya selama 10 tahun. Kemudian Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi berdakwah selama 10 tahun. Selepas itu Nabi wafat. Okey, jadi selama tempoh Nabi berdakwah ialah kalau campur Madinah dengan Mekah 23 tahun. Dekat Mekah lagi lama berbanding dekat Madinah. Okey. Tengok soalan seterusnya. Okey. Dakwah Nabi secara sulit berpusat di rumah siapa? Rumah Bilal ke rumah siapa? Jawab. A ke B? A Sayyidina Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. B Sayyidina Bilal bin Rabah. Irina jawab B. Balkis jawab B. Ni soalan mana tadi yang jawab B tu? Okey, 7 orang dah jawab. Kita tak ramai pun 7 orang jadi cukup. Irina jawab B. Ya ke B? Kita tengok jawapannya. Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Rumah Al-Arqam. Tak tengok tadi siapa betul ke siapa salah. Okey. Seterusnya. Kaedah berdakwah boleh dilaksanakan secara A. Lisan dan perbuatan. B. Paksaan dan siksaan. Ini soalan senang kacang. Okey, ada yang dah jawab tu. Okey, jawapannya baru 2 orang. Jadi dekat sini boleh tulis Irina jawab A. Ya ke? Empat orang, 5. Kita tunggu sampai 7. Okey, dah 7 orang jawab. Ramai yang pilih A. 4 orang pilih A. 3 orang pilih B. Yang pilih A, Amani, Arif, Aiman dan juga Firdaus. Yang pilih B, Irsyad, Sofia, Muhammad Nur Hafiz. Okey, jawapannya jeng jeng jeng. Jawapannya A. Tahniah yang jawab A. Okey, soalan seterusnya. Dah tak boleh pakai benda tu. Nampak tu dia dah tak hidup. Dia boleh 5 soalan saja. Ustazah, kalau Ustazah nak buat Ustazah kena beli, kena bayar dulu apps ni. Okay, dia bagi, dah ambil yang percuma dia bagi 5 je. Tak apalah, kita jawab dekat sini. Okay, memberi tazkirah merupakan salah satu cara dakwah dengan A. Lisan, B. Perbuatan. Okay, jawab. Apa jawapannya? Dah lama no fikir. Okay, Balkis kata A. Irina jawab A. Orang lain? Nak buka mic pun boleh cakap. A. Lisan. Lisan. Ya, okey.
Aiman Faris pun A belaka ni. A belaka. Okey, bagus, bagus. Jawapannya kita tengok. Terkeluar Aiman. Jawapannya A, tahniah. Betul. Tazkirah. Tazkirah kan kita bercakap kan. Secara lisan lah. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Memberi hadiah merupakan salah satu cara berdakwah dengan A, lisan, B, perbuatan. Okey, tengok pula jawapan Koma. Perbuatan B. Okey, perbuatan. Lagi orang lain? Idina kata perbuatan. Muhammad Nur Hafiz perbuatan B. Fia pun B. Amani B. Aiman Faris B. Okey, pakai jawapan belaka B. Tengok jawapannya. Betul. B. Melalui perbuatan. Bagi hadiah kan. Kita bagi hadiah. Itu adalah dakwah secara perbuatan. Okey, soalan seterusnya. Nabi difitnah sebagai apa? A. Ahli saintis. B. Ahli sihir. Mana satu? Jawapan kamu. Balkis kata B. B. Ahli sihir. Fia B. Lagi? Aiman Faris B. Amani B. Irdina pun B. Muhammad Nur Hafiz B. Okey, tak ada siapa nak jawab A ke? Jawapannya B. Ya, jawapannya ahli sihir. Nabi difitnah sebagai ahli sihir. Okey. Soalan seterusnya. Orang Quraisy menghalang aktiviti apa? Berkomunikasi dan perkahwinan dengan kaum muslimin. Aktiviti apa? Berjual beli ataupun bersia-sia? Mana satu jawapannya? Ada yang jawab? Okey, Muhammad Nur kata A, Isya A, Fia A, Aiman pun A, Amani A, Balkis A, Arif pun A. Pakat belaka A, kita tengok jawapan. Betul. A jawapannya. Di aktiviti berjual beli tak boleh kan. Dia orang tak bagi, dia orang halang. Okey, soalan seterusnya. Siapakah sahabat Nabi yang diseksa kerana memeluk agama Islam? Contoh tadi, yang diseksa. A. Bilal bin Rabah. B. Ali bin Abi Talib. Mana satu? Pakat jawab A dah. Balkis A. Arif A. Fia A. Muhammad Nur A. Amani A. Aiman A. Isya A. Okey, kita tengok jawapannya. Betul. Ya, Bilal bin Rabah. Alhamdulillah, maksudnya kamu fokus tadi, kamu dengar betul-betul cerita Salah tadi. Okay. Soalan seterusnya. Sebutkan nama wanita yang syahid kerana memeluk Islam. Siapa wanita tadi tu? Sayyidatina Khadijah ataupun Sayyidatina Sumayyah? Tengok jawapan. Okey, pilih A ke B? Amani jawab B. Okey, Amani dulu. Isyad B. Fia B. Aiman B, Balkis B, Muhammad Hafiz B. Ada lagi? Arif B. Okey, pakat B. Dia ke Sumayyah? Bukan Khadijah ke? Jawapannya Sumayyah. Tu dia lagu Sumayyah tu. Ni adalah cerita Sumayyah. Wanita syahid yang pertama kerana memeluk Islam. Okey, soalan seterusnya. Pilih akhlak Nabi semasa menghadapi tentangan kaum Quraisy. Apa akhlak Nabi? A. Sabar. B. Baran. Tahu baran? Baran ni macam panas baran lah. Marah-marah ke apa ke. Okey, mana satu jawapannya? Fia jawab A. Amani jawab A. Isya A. Arif A. Muhammad Nur A. Balkis A. Aiman A. Okey. Okey, tengok jawapannya. Sabar. Tahniah semua. Ada lagi soalan? Okey. Seterusnya. Di dalam kisah pembukaan Kota Mekah, Nabi Muhammad memaafkan kesalahan semua orang terhadapnya. Ini menunjukkan baginda seorang pendakwah yang bersikap apa? A. Berdendam. B. Pemaaf.
Mana satu jawapannya? Amani kata B. Muhammad Nur Hafiz B. Balkis B. Isyad B. Aiman Faris B. Arif B. Fia B. Okey, semua dah jawab lah tu. Semua jawab B. Jawapannya jeng 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 B. Betul. Pemaaf. Okey, dah habis soalan. Okey, ini tugasan kamu kena buat. Ya, ini tugasan kamu, jawab soalan-soalan berikut di dalam buku tulis. Soalan-soalannya inilah dia. Apakah masuk dakwah? Tadi itulah mengajak menyeru dan mengajak apa semua tu, boleh salin tak cari dalam buku teks ataupun tengok balik nota daripada video ni. Terangkan dua cara Nabi. Dua cara Nabi berdakwah. Apa cara dia? Dua cara. Sulit dan juga terang-terangan kan. Yang ketiga, senaraikan bentuk-bentuk penentangan. Apa dia bentuk-bentuk penentangan? Ustazah cuba senaraikan. Apa dia? Secara ringkas, tak payah buat panjang. Fitnah. Apa lagi tadi? Apa lagi? Cuba senaraikan. Fitnah, pemulauan, kemudian apa? Penyiksaan, kemudian pembunuhan kan. Kemudian yang keempat, nyatakan secara ringkas juga bagaimana akhlak Nabi dalam menghadapi tentangan tadi. Macam mana Nabi buat? Sabar kan? Baran ada ke? Baran. Ya? Sabar, pemaaf dan sebagainya. Kamu boleh tengok balik. Okey, buat empat ni dulu. Buat empat ni, jawab empat soalan ni. Alhamdulillah, dah habis. Selesai dah kelas kita. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama.